Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala pada puasa ataupun raya yang ke-8 hari ini. Raya sehari sebenarnya. Kan? Kita meneruskan siri kuliah kita tentang Tamadun Islam, Tamadun Asia, yang mana sesi ini kita dah masuk kepada bab yang keempat, Tamadun India. Dalam Tamadun India ini kita akan tengok tentang konsep dan takrif Tamadun India, wilayah yang berkaitan dengan Tamadun India, macam mana cara masyarakat dan budaya mereka, dan juga pandangan tentang Tamadun India dan kepelbagaian agama dalam Tamadun India serta pencapaian dalam pelbagai bidang. Yang mana Tamadun India ni antara tamadun yang kita kata tertua juga di dunia, dan komposisi masyarakatnya current population lebih kurang 1.3 billion, lebih kurang 1,300 juta. Sedangkan kita punya penduduk Malaysia saja lebih kurang 32 juta. Jadi sebenarnya kita kata terlalu besarlah benua India ni, ataupun kita kata wilayah India ni. Dan apa yang kita nak dapat daripada pembelajaran kita pada pagi ini, iaitulah kita nak tengok iaitulah menguraikan asas dan nilai tamadun India, menerangkan ciri tamadun India, dan juga kita nak tengok apakah sumbangan tamadun India kepada dunia. Itu yang kita cuba akan tengok pada hari ini. Alright, seterusnya. Kalau kita tengok tentang wilayah, next. Aisyah, next. Tentang wilayah tamadun India ni kita boleh tengok besar. Kalau banding dengan Malaysia terlalu kecil lah. Terlalu kecil lah kalau banding dengan Malaysia. Itu kita boleh tengok dekat situ macam mana kawasan yang mana dia bersempadan dengan Pakistan dan juga dengan Kathmandu ataupun Himalaya ataupun kita kata China, dan juga Bangladesh. Asalnya kalau kita ikutkan India ni termasuklah Afghanistan, Pakistan, semua tu Bangladesh, semua tu India. India yang lama lah, maknanya kerajaan India tua dulu luas. Tapi apabila biasalah berlaku kemerdekaan dan sebagainya, maka dia mengecil, bertukar beberapa negara termasuklah Pakistan, Bangladesh, dia dipecahkan lagi lah. Itu contoh. Okay. Itu tentang kita kata lebih kurang bentuk kawasan. Okay. Kalau kita tengok benua India ni bermula daripada berpusat di lembah Sungai Indus. Ini tamadun India, dia berpusat di sungai. Kalau tamadun Islam dia berpusat di kawasan kering kontang, tak ada air, tak ada apa, iaitulah daripada Mekah. Bumi yang kering kontang, tetapi hidup kerana di sana ada Baitullah, rumah Allah, Kaabah itu yang menjadi tempat semua manusia melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan perkembangan India ini, benua India ini ataupun tamadun India ni meliputi aspek agama, falsafah, seni dan budaya. Jadi sebenarnya kepelbagaian. Jadi kalau kita tengok dalam gambar itu, Indus Valley Civilization, Harappa and Mohenjo-daro. Ini kawasan yang kita kata tadi, kawasan ini termasuklah di atas itu.
itu Harappa, Indus dan juga Saraswati dan juga kawasan-kawasan yang mana dibagikan dua daripada Afghanistan, Pakistan tadi, dan di bawahnya adalah India, betul uh, ini satu masa dulu kawasan gitu. Right, seterusnya kita tengok tamadun India ini sebenarnya ada dua bahagian. Kita bahagikan dia, pertama Indo-Arya berpusat di utara India, dan yang kedua Dravida berpusat di selatan. Dan setiap kita kata pembahagian ini ada memberi kesan signifikan. Yang atas sekali utara ni mereka ni bukan lagi berkatulistiwa dengan musimnya, ada musim salji dan sebagainya lah. Kawasan yang sejuk banyak kepada orang-orang Hindustan yang bawah ni banyak kawasan-kawasan yang majoriti masyarakat Tamil dan current population of India 2018 1.354 billion, lebih kurang 1.35 lah billion ini yang kita tengok pada 2018 dan mungkin bilangan itu bertambah dari masa ke semasa mengikut kesesuaian Alright. Kalau kita tengok kedudukan geografi, benua kecil India ini terletak di antara lautan Hindi dengan pergunungan Himalaya. Okey, soalan Ustaz dekat sini. Boleh tak share dekat Ustaz berapakah ketinggian banjaran Himalaya? Tolong tulis dekat chat tu sikit supaya tahu. Ketinggian Himalaya. Alright. Ketinggian Himalaya lebih kurang 8848 yang biasa menjadi nombor kepada geng-geng Zulian, dia pakai nombor ni 8848 ataupun orang Cina pun pakai nombor ni, nombor dia kata Ang dia kata. Nombor untung kan. 8 ni emas 88 ataupun 8 ni kekayaan. Kekayaan mati kayu. Macam itulah orang Cina dia suka nombor ni Right. Orang Melayu pun ada juga. Dia tak ada kaitan kepercayaan kita lah. Kita tak bolehlah percaya semua tu ada keistimewaan di sisi Allah Ta'ala. Bab nombor ni kadang-kadang ada orang dia pelik dengan nombor. Kita jangan masuk dalam ruang lingkup khurafat dan juga perkara-perkara tahyul ni. Ini kita kata kepercayaan masyarakat Cina lah. Dia mereka sanggup beli nombor 8 saja sampai 100,000, 200,000 harga nombor 8 saja. Contohlah. Dan ini antara kita kata ketinggian Himalaya 8848 meter lebih kurang dan menjadi tempat bersamadinya para pendaki seluruh dunia. Banyak mati daripada 10 mungkin 7 yang mati kan. Alright. Seterusnya kita tengok masyarakat Indo-Arya menetap di kawasan utara dan mereka ini berbahasa Sanskrit dan mereka menggunakan 4 kitab Veda yang menjadi pegangan kuat kepada agama Hindu itu sendiri, Ring Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Artama Veda dan kita ini mencerminkan pemikiran, kepercayaan, amalan dan kehidupan masyarakat India itu masyarakat Indo-Arya. Dan biasanya masyarakat ini berkulit putih di kawasan pergunungan dan mereka ini juga dalam keadaan lain sikit berbanding dengan masyarakat Dravida di selatan Okay, masyarakat Dravida ni duduk di kawasan selatan dan mereka ini kebanyakan berbahasa Tamil dan mazhab pula iaitu mazhab Saivism dan juga Vaishnavism yang menjadi asas kepercayaan, pemikiran dan amalan kehidupan seperti yang dinyatakan dalam puisi Sanggam. Ini kita kata bagaimana dua bahagian ini Indo-Arya dan juga Dravida, masyarakat utara dan juga selatan. Kita tengok orang Melayu pun, orang Kedah dengan orang Johor, jauh tu. Kalau orang Johor disebut lurus ke depan dia tegak lagi kan. Dia kan tak sama bahasa. Itu pun kita kata dalam tempat kita semenanjung yang kecil ni berbanding masyarakat yang lebih besar kita tadi sudah tentulah memberi kesan signifikan yang begitu ketara itu tentang wilayah Seterusnya masyarakat dan budaya
Dalam masyarakat dan budaya, Aisyah next masyarakat dan budaya, kalau kita tengok ada sistem kekeluargaan yang mana susun lapis masyarakat India dipelihara oleh dua. Yang pertama dipanggil asrama dharma yang mengandungi 4 peringkat kehidupan, dan yang kedua dipanggil purusarta. Satu hari Ustaz pergi ke Bali tahun 2016 kalau tak silap Ustaz. Ustaz pergi satu tempat, Ustaz nak pergi tengok lah. Orang ni Bali ni memang terkenal dengan kuil-kuil Hindu lah kan, banyak. Jadi Ustaz nak pergi satu tempat tu, dia kata kamu kena pakai ikat. Ikat dekat pinggang, tali kuning. Ustaz tanya kenapa pula kena ikat? Dia kata dekat situ ada pura. Ustaz tanya pura ni apa pura? Pura ni Tuhan. Jadi Ustaz tak jadilah nak ikat. Sebab nak jadi ikat pula mana boleh kan. Itu dah jadi macam pergi sembahyang dia pula Jadi purusarta ni tentang 4 adjektif mulia. Pura dia pura ni purusarta Okey. Jadi dalam sistem keluarga ni ada dua, asrama dharma dan juga purusarta ni. Kita tengok sikit apakah dia asrama dharma dan juga purusarta. Kita tengok sikit asrama dharma Asrama dharma ni 4 peringkat kehidupan yang mana manusia ni dia ada 4 level lah. Kalau kita faham ada bayi, ada remaja, ada dewasa, ada tua. Itu kita lah kan. Begitu juga dengan masyarakat di India mereka mempercayai brahmacharya, gahista, janapatria dan juga sannyasa Apakah yang dimaksudkan dengan brahmacharya ini? Usia kecil sampailah umur 24 tahun, lebih kurang macam itulah. Yang mana 12 tahun pertama itu tahap pembelajaran biasa, informal, dan 12 tahun kemudiannya ataupun umur 13 tahun belajar secara formal. Secara formal lah. Jadi kita belajar 1 hingga 3 tahun tu belajar dengan mak ayah kita lah. 4 sampai 6 kita belajar tadika. Umur 7 tahun sampai 12 tahun sekolah rendah. 13 12 tahun umur 7 sampai 12 tahun sekolah rendah. Umur 13 sampai umur 17 sekolah menengah. Masuk universiti umur 18 ataupun masuk diploma umur 18. Macam anda semua lah kan. Mana ada pembahagian-pembahagian lah. Tapi dalam kepercayaan sistem keluarga orang masyarakat India ini, mereka meletakkan asrama dharma ini 4 peringkat kehidupan Dan seterusnya juga hista kehidupan berkeluarga yang mana disyorkan lelaki berkahwin pada usia 21 dan hingga 30 tahun lah kalau boleh. Dan wanita 18 hingga 25. Dan mempunyai persiapan cukup sebelum kahwin. Kena ada prepare apa yang patut yang kita nak lakukan sebelum kahwin dan menjaga kehormatan dan bertanggungjawab. Kalau Ustaz sarankan kepada kamu, kahwinlah lelaki umur 25. Perempuan kahwinlah 24 setengah. Kan? Umur 25 kenapa? Sunnah Nabi kahwin umur 25. Jadi bolehlah kita kahwin umur 25. Tapi nak awal boleh, nak lewat pun boleh. Tapi eloknya 25 tu sedang-sedang matang lah. Maksudnya kita pun dah habis belajar. Kalau orang buat degree tu, kalau dia habis diploma umur 21 sampai degree 3 tahun 4 tahun, sedang elok lah. Sedang mencari kerja ataupun sedang bekerja. Sekurang-kurangnya berkahwin dah ada keperluan-keperluan untuk kita nak sara isteri dan keluarga lah. Alright, seterusnya Bana Patria ini golongan berumah tangga 40 tahun hingga 72 tahun. Dalam Islam pun ada sebut umur 40 tahun ni. Umur 40 tahun ni satu jangka umur yang telah kompeten. Yang ditandai dengan ujian-ujian sekitar awal sikit lah untuk pergi ke umur 40. Jadi kalau umur 40 kita dah berubah, insyaAllah kita akan kekal dengan perubahan. Tapi kalau dengan 40 tak semayang lagi, tak puasa lagi, maknanya kita kesudahan kita tak baiklah, na'udzubillah. Sebab itu dalam kepercayaan masyarakat India, yang mana umur 40 ni dia telah mencapai keupayaan untuk diberi nasihat dan juga tumpuan keluarga mendalami agama dan menolak duniawi. Dalam masyarakat India ni mereka pun ada sistem kerohanian. Mereka fokus umur 40 ke bawah masih lagi enjoy, umur 40 dah taubat dah. Macam itulah. Dan akhirnya sannyasa umur 72 ke atas, yang mana ini peringkat kita kata level-level kerohanian yang tinggi bagi masyarakat India.
yang mana mereka akan kawal nafsu, tolak kehidupan dunia, dan golongan ini dianggap alim dan perlu melakukan kerja-kerja amal untuk menyebarkan ajaran agama. Dalam masyarakat India macam tu. Mereka menjadi menyebarkan agama dan kerohanian mereka lah. Tapi dalam konteks negara kita, mereka bebas untuk beramal untuk menyebarkan agama tak boleh lah. Untuk kepada orang Melayu tak boleh lah kita orang Melayu, orang Islam Okey, seterusnya Purusarta. Purusarta ni iaitulah 4 adjektif jalan mulia ataupun objektif mulia yang perlu diamalkan dalam masyarakat India ini dipanggil aram ataupun dharma, forul ataupun arta, imbab ataupun kama, dan juga bidu ataupun moksa empat ini menjadi objektif. Apa dia yang dipanggilkan dengan dharma ini? Yang mana aram ini ataupun dharma ini diperoleh melalui pendidikan bersifat kerohanian pada tahap brahmacharya. Ini maksudnya pada peringkat 24 tahun ke bawah itu. Yang mana dharma ni apa dia? Peraturan ataupun moral, etika yang bersifat kerohanian. Ada peraturan-peraturan yang perlu untuk dilaksanakan. Itu maknanya dharma. Dengar tak suruh Ustaz? Kalau dengar tolong sebut dengar. Alright, dengar Ya, Ustaz. Alright. Sama lagi. Jadi 4 adjektif mulia ni maksudnya dia mesti ikut peraturan. Istilah ini kita panggil ikut SOP lah. SOP. Sekarang ni SOP COVID contoh kan. Kita kena ikut SOP lah. Ikut peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Jadi begitulah juga masyarakat India dalam Purusarta ni mesti ikut taat kepada peraturan ataupun perundangan. Itu dipanggil peraturan, moral dan etika yang bersifat kerohanian. Apapun benda yang mereka telah sebut. Yang kedua, forul ataupun arta, iaitu bekerja dan kumpul kekayaan setelah mendalami ilmu pengetahuan ataupun proses aram dengan cara yang halal. Maknanya sebelum ini dia ikut peraturan, dia tambah ilmu dia sebagainya, maka peringkat kedua ni dia menuai ataupun bekerja lah. Dia bekerja untuk mencari kekayaan setelah dia sebelum ini duduk di dalam aram ataupun dharma, peraturan, ikut peraturan, maka dia pun dah kena praktiskan. Yang ketiga, imbab ataupun kama, kumpulan kekayaan dengan cara halal dan berhak menikmatinya berlandaskan dharma. Jadi maksudnya dia dah dapat hasilnya, dia dah bekerja sebelum ini, maka kama ini dipelihara kekayaan yang dimiliki tadi dan jangan membazir. Jangan membazir sebab dianggap melanggar dharma. Jadi kalau berlaku pembaziran, maknanya dianggap melanggar dharma lah. Perkara ini tidak dibenarkan. Dan yang terakhir itulah bida ataupun muhsa, iaitu setelah mereka ini memiliki kekayaan, harta yang disimpan, tidak membazir, maka dia mencapai kebebasan kerohanian dan terlepas daripada lingkaran kelahiran semula. Maknanya dalam aspek kepercayaan orang India ini, muhsa ini, iaitu ataupun bidu ini, mereka mempercayai adanya muhsa kan, maknanya terlepas daripada kelahiran semula dan kemudian kerohanian dianggap sesuatu yang berkekalan dan melaksanakan tanggungjawab semayang, kerja, keyakinan membawa kepada muhsa maknanya dia telah mencapai kebebasan kerohanian dan tidak lagi dilahirkan semula. Sebab orang India percaya juga kelahiran semula tapi dalam bentuk yang lain lah. Kalau dia jahat dalam bentuk binatang dan sebagainya. Dan kalaulah dia mencapai muhsa, itulah kedudukan yang tertinggi di dalam agama Hindu. Maknanya kedudukan yang tertinggi dalam agama Hindu. Alright. Seterusnya. Next. Alright. Sistem kasta. Yang mana satu amalan yang unik yang menitik beratkan idea kelas sosial yang punya peranan masing-masing. Macam kita juga orang Melayu, dia ada sistem kasta. Sistem kasta, yang atas sekali raja, bawah sekali adalah orang biasa lah. Kan? Ini dah tak ada hamba.
Begitu ke dalam golongan masyarakat India. Yang paling atas dipanggil Brahmin. Brahmin Iaitulah golongan pendidik, pengendali upacara kuil, golongan terpelajar, alim dalam bidang mereka lah, kerohanian mereka lah. Itu dipanggil Brahmin. Termasuklah mereka yang kerja-kerja keagamaan dalam masyarakat India, iaitulah duduk di kuil. Yang kedua dipanggil Satria. Pemerintah dan pasukan keselamatan negara, polis semua tu lah. Dan yang ketiga dipanggil Vaishya, golongan yang giat dalam bidang ekonomi dan peniaga. Bidang ekonomi dan peniaga maknanya orang sebagai saudagar lah. Yang ketiga, yang keempat dipanggil Sudra, yang golongan berkhidmat dengan semua, berkhidmat dengan kerajaan, berkhidmat dengan dengan golongan ekonomi sebagainya lah. Dan yang terakhir bagi Pancama ataupun Candala, golongan murtad ataupun hamba sahaya. Ini maksudnya peringkat kepada sistem kasta di dalam kepahaman ataupun amalan masyarakat India. Masyarakat India. Next. Kalau kita tengok segi bahasa, sebenarnya India ni terdapat lebih kurang 325 bahasa. Kalau negara kita ni lagi banyak bahasa. Dalam setiap negeri ada bahasa dia. Bahasa negeri Kelantan lain, bahasa Kedah lain, Johor lain, KL lagi lain. Kan? Tapi semua tulisan sama je. Tulisan kamu pergi ke mana? Kita pergi Kedah kan, tapi orang baca hampi mana? Kan? Maknanya tulisan sama, baca tu lain. Dan logat pun banyak. Logat lebih kurang 750 logat. Tapi yang diguna pakai 14 sajalah yang diiktiraf dalam perlembagaan. Antaranya Hindi, bahasa Hindi. Ada bahasa Telugu, ada bahasa Tamil, ada bahasa Urdu, ada bahasa Gurjati, ada bahasa Malayalam, ada bahasa Punjabi. Ini antaralah. Dan bahasa pun dibagi pada dua. Ada rumpun Indo-Arya dan ada rumpun Dravida. Masyarakat Dravida juga masyarakat Indo-Arya. Kalau kita tengok bahasa Indo-Arya, ini berbahasa asli, bahasa Sanskrit. Namun akibat percampuran logat, dia berlaku sedikit perubahan-perubahan sehingga berlaku bahasa baru. Contohnya sebagai Pangkrit, bahasa Pali, bahasa Magadhi, bahasa dalam kumpulan ini dipanggil juga bahasa Bengali, bahasa Gurjati, Hindi, Kashmiri, Punjabi. Ini antara perkembangan bahasa. Asal satu je kita memandai nama kita lah, kan? Tentang keturunan kita, kita membobok bahasa kita pula, bahasa baru. Dan bahasa ni hidup sebenarnya konsep. Seterusnya masyarakat bahasa Dravida, yang mana bahasa ini termasuk dalam kumpulan Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, Gondi. Ini antara bahasa-bahasa yang digunakan pakai oleh masyarakat di Dravida. Dravida di selatan, di selatan. Sebab tu selatan ni agak lain sikit lah sesuai dengan namanya. Dan kumpulan lain bahasa lain antaranya bahasa Munda digunakan di kawasan pergunungan Bengal dan juga Bihar. Dan dekat situ kita boleh tengok macam mana tulisan dalam Sanskrit, bahasa Sanskrit. Tulisan ni tengok. Pening kita nak tengok ni, tapi dia orang boleh baca. Kalau kita tengok Tamil pun, okey lagi lah Tamil. Tapi kalau Sanskrit tu bahasa macam bulat je semua kan. Pening nak tengok tu. Tapi itulah keunikan. Semua bahasa-bahasa ni kalau dalam kepercayaan agama kita Islam, sebenarnya Allah Ta'ala yang ilhamkan. Allah Ta'ala yang bagilah ni. Kan? Mereka menggunakan bahasa-bahasa yang telah pun mereka amalkan daripada dulu berkurun-kurun. Alright, seterusnya kita tengok sastra dan juga Indo-Arya dan Dravida. Sebenarnya kalau kita tengok sastra dalam aspek kesusahan Indo-Arya utara, yang mana lebih menonjol sebagai sastra tertua di India. Yang ini yang agak klasik sikit, tertua. Dan mana dicipta dihasilkan dalam bahasa Sanskrit dan paling menonjol pada zaman dinasti zaman klasik lah, zaman awal-awal dulu. Yang mana Indo-Arya ni, mereka ini sastranya adalah kesusastraan Vedic,
dalam kitab Veda, ditulis bahasa Sanskrit, menggunakan bahasa Sanskrit, yang mengandungi dua bahagian, iaitulah Shruti dan juga Sriti. Ini bukannya Sriti yang Ustaz ada Sriti itu bukan ini Shruti, iaitulah ajaran yang diturunkan oleh Tuhan kepada Maharesi mengikut zaman, dan juga Sriti adalah tafsiran dia. Tafsiran dia. Shruti ini kita kata dia punya kitab dia, Sriti adalah syarahan dia. Macam tu Dan dalam kitab Vedi ini ataupun kesusastraan Vedi ini, kitab Veda ini, 4 kitab suci Veda yang merupakan kitab tertua, antaranya Ring Veda lebih kurang 1500 sebelum Masihi, Yajur Veda 1500 hingga 1000 sebelum Masihi, Sama Veda 1500 hingga 1000 sebelum Masihi, dan juga Artama Veda 1200 sebelum Masihi ini Artama Veda Yang mana dalam kitab ini contohnya kita Ring Veda, mazmur dan pujian kepada dewa-dewa dalam masyarakat Hindu ni lah Dan juga kalau Yajur ni mazmur dalam upacara, macam mana mereka buat pelaksanaan. Dan Sama Veda, antologi mazmur Ring Veda bersama muzik digabungkan antara Ring Veda dalam bentuk muzik, dan Artama Veda, koleksi mazmur untuk menjauhkan diri daripada penyakit, kematian, sihir dan sebagainya. Maknanya berkaitan dengan peraturan-peraturan yang dipegang. Ini kesusastraan Indo-Arya. Mereka menggunakan kitab Veda. Ada 4 kitab Veda yang menjadi pegangan kepada masyarakat Indo-Arya. Namun di sana yang seterusnya, Aisyah, seterusnya iaitulah mereka juga ada kesusastraan epik. Epik yang mana kebanyakan teks Dharma bersifat arahan langsung dan tidak semua masyarakat memahami. Sebabnya kita kata teks dalam bentuk Veda ni mungkin ramai orang tak faham. Jadi dia buat dalam bentuk epik yang mana masyarakat memahami. Justru karya bersifat epik diwujudkan dalam bentuk cerita yang menyampaikan kepada Dharma. Dharma peraturan yang kita sebut tadi. Maka dalam epik ini ada 2 epik, iaitulah epik Ramayana dan epik Mahabharata. Epik Ramayana dan Mahabharata. Epik Ramayana ni dikarang oleh Valmiki. Valmiki mengarang dan mengandungi unsur moral yang baik dan menolak kejahatan dan menokong nilai-nilai murni. Ini epik Ramayana, Valmiki. Sedangkan epik Mahabharata karya Vaishya yang merupakan himpunan puisi yang mendidik manusia berpegang kepada janji dan menjauhi sifat negatif. Kalau kita tengok dalam Islam, seolah dia melibatkan kepada akhlak. Akhlak lah. Sebab dia tolak kejahatan, bersihkan diri, begitu Namun di sana ada satu lagi kefahaman dalam epik ini, iaitulah Bhagavad Gita ataupun Bhagavad Gita Bhagavad Gita ini iaitu sebahagian daripada epik Mahabharata maknanya huraian kepada epik Mahabharata ini. Bhagavad Gita ini iaitulah mengandungi ajaran agama yang berbentuk falsafah. Contohnya mereka memahami perlu laksanakan tanggungjawab tanpa harapkan balasan. Maknanya ikhlas. Buat kerja ikhlas. Dalam Islam pun ada buat kerja ikhlas tanpa harapkan apa-apa balasan. Melainkan serahlah. Berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan dan mendisiplinkan rohani dan jasmani. Mendisiplinkan jasmani dan juga kawal nafsu. Jangan ada dengki, jangan ada marah dan sebagainya. Ini yang payah untuk kita laksanakan. Jadi Bhagavad Gita ini Bhagavad Gita payah ingat ni yang mana sebahagian daripada Mahabharata punya pegangan ini contoh daripada epik mereka ada Veda dan juga epik. Epik ni tujuan apa? Untuk menceritakan dalam bentuk apa ni teks. Dia tak mahu kita dia bentuk dalam bentuk cerita lah. Dalam bentuk cerita. Alright. Sampai di situ ada soalan. Okay, kita teruskan seterusnya kita pergi kepada sastra Dravida. Tadi
Indo-Arya ada dua, Veda dan juga Epic. Epic pula ada dua, Epic Ramayana dan Mahabharata. Mahabharata pula ada dipanggil Bhagavad Gita. Dan Bhagavad Gita ini pula ada 4 bahagian yang perlu dicernakan. Bukan Ustaz suruh masuk agama Hindu ni ini just tahu saja Okey, Dravida ni apa? Dravida ini dipanggil kesusasteraan Tamil yang mana kesusasteraan Tamil ini ada dua bentuk, iaitu kesusasteraan Sanggam kesusasteraan Sanggam ini ada dua, iaitu Etutukai dan Patu-Patu Etutukai apa dia? Tentang 8 buah teks terjemahan yang batin dan juga zahir lah. Mana ada Etutukai inilah. Sedangkan patu-patu ini koleksi nyanyian dan kebanyakan kita kata masyarakat India di Malaysia ini, mereka ini berpegang kepada kepahaman ini Sastra Sanggam satu lagi Tirukural yang mana dikarang oleh Tilu Bulubar Tiru Bulubar yang mana sastra klasik dan tertua dalam sastra Tamil tentang nilai kemanusiaan dan alam dan menjadi kitab pegangan masyarakat Tamil Tirukural. Sebab itu di Malaysia ni mereka menggunakan kitab Tirukural dalam kepercayaan mereka. Alright. Seterusnya kita pergi ke semesta tamadun India semesta tamadun India. Amnya bergantung kepada falsafah dan pegangan agama yang mana Hinduism ini mengandungi idea-idea agama, falsafah dan juga budaya. Ada kaitan dengan idea-idea dan juga kepercayaan agama. Dan mengandungi kepercayaan kepada kelahiran semula. Tuhan bersifat mutlak, sebab dan akibat, mengagungkan keadilan. Orang India ni sangat terkenal dengan mengagungkan keadilan. Kita tengok mereka ni kehidupan mereka. Alright, seterusnya kita pergi kepada kepelbagaian agama dalam tamadun India. Dalam tamadun India, antaranya kita tengok next, Asia next, iaitulah agama Hindu, agama Hindu. Okay, Asia next. Alright. Agama Hindu ni apa? Yang diistilahkan agama Sanata Dharma, agama kekal abadi. Mereka percaya sebab tu mereka menghidupkan Sungai Indus dia. Tidak diketahui pengasas dan permulaannya, tak dinyatakan lah. Kalau kita tengok pun memang tak nampak pun pengasasnya, tetapi terdapat 6 mazhab ada Shiva, Vishnu, Sakti, Muruga, Ganesha, Surya dan 6 mazhab pula, Shaivism, Vaishnavism, Sakta, Kumaran, Janapatiyam, Sauram. Ini antara mazhab-mazhab yang terdapat di dalam agama Hindu. Apakah prinsip agama Hindu? Kan prinsip agama Hindu ni ada 5 lebih kurang. Wujud Tuhan yang tunggal. Tuhan tu mesti satu. Dia percaya Tuhan tu satu, Tuhan paling besar lah. Namun di sana ada dewa-dewa yang menyampaikan kepada Tuhan. Mereka panggil dewa-dewa lah. Dan manusia itu suci. Dia percaya manusia itu suci. Dalam Islam pun manusia itu suci. Tak kotor, tak najis. Kalau dalam kepercayaan Kristian, manusia itu berdosa. Sebab tu ada baptis tu sebab apa berdosa? Sebab Nabi Adam memakan buah larangan. Jadi makan buah larangan berdosa lah. Jadi semua orang diturunkan dengan dosa. Ada dosa lah. Dosa dipanggil dosa keturunan. Itu orang Kristian. Dalam Islam tak? Lahir kau tidak berdosa. Walaupun kau anak zina, kau tak berdosa. Yang berdosa bapak kau. Mak kau yang berdosa. Kau tak berdosa dah. Jadi manusia itu suci. Adalah kepercayaan Hindu pun mereka meletakkan manusia itu bersih, suci. Dan mereka percaya nak jadi baik kena melalui cinta. Kenapa orang bergaduh berperang? Sebab tak ada perasaan sayang, tak ada perasaan cinta. Maka bergaduh lah. Dan yang keempat, agama ni dia akan mengharmonikan. Agama ni akan menyebabkan ada wujud toleransi. Dan mereka percaya juga orang dalam percayaan Hindu ni, iaitulah sungai itu suci. Sebab tu mereka baru ni mandi sungai kan.
Kalau bu mayat sebagai buang dalam sungai, kalau tak ada duit nak bakar dibuang dalam sungai sebab dia percaya sungai itu suci dan kitab itu suci. Contohnya mereka pegang tadi Tirukkural, mereka pegang kitab Veda, kita mereka pegang Sanggam, sebagainya lah. Jadi kitab itu suci dan juga mantra suci, mantra suci ya. Jadi kepercayaan mereka, mereka banyak percaya kepada benda-benda yang magic. Dan dalam agama Hindu ini mereka ada 10 disiplin, antaranya jujur, sederhana, tidak berzina, tidak merompak, kesucian, kebersihan, kepuasan, ya. Dan juga mengkaji kitab, jimat, doa. Ini antara menjadi disiplin kepada ajaran Hindu. Jadi mereka jujur, sederhana, tidak berzina, tidak merompak, suci, ya, kebersihan. Ini antara perkara-perkara yang menjadi pegangan kepada masyarakat Hindu. Alright. Okay, sampai di situ ada soalan tentang Hindu. Tak ada Kalau tak ada, kita terus kepada yang kedua, agama yang wujud di India juga, iaitu agama Buddha. Bayangkan Buddha ni lahir kat mana? Buddha ni lahir kat India. Kan? Pengasasnya Siddhartha Gautama Buddha 563 sehingga 483 sebelum Masihi daripada suku Sakya yang mana berusia 29 tahun terima kesedaran setelah bertapa di bawah pokok pohon Bodhi. Ya, dia Buddha ni dia adalah manusia biasa asalnya. Ini kepercayaan orang Buddha lah tetapi setelah Buddha mati, maka Tuhan melantik dia menjadi Tuhan lah. Itu kepercayaan orang Buddha. Kepercayaan orang Buddha Sebab apa? Sebab kita dia tulis itu berusia 29 tahun. Lepas tu suku Sakya, maknanya dia manusia lah. Pengasas dia Siddhartha Gautama Buddha maknanya dia bertapa di bawah pokok pohon Bodhi jadi orang India, orang India yang menganut agama Buddha dan juga orang Cina menganut agama Buddha, mereka percaya dia ni asalnya adalah manusia. Tapi selepas dia mati, Tuhan lantik dia menjadi wakil Tuhan, jadi Tuhan. Begitu juga kebanyakan dalam dunia ini banyak manusia-manusia yang dilantik oleh oleh orang dia menjadi Tuhan. Kan diilhamkan Alright, dengar tak Ustaz punya suara? Dengar Ustaz. Macam tak bergerak tu. Dengar Ustaz, dengar. Alright, kita teruskan Okay, jadi Buddha ni, perkataan Buddha ni Bud yang mendapat kesedaran dan ajaran Buddha ni mengutamakan Dhamma ataupun Dharma yang menerangkan 4 kebenaran mulia dan 8 jalan mulia untuk asasi sangsara, kitaran kelahiran semula. Mereka pun percaya lain. Dan seorang perlu menjadi karma. Karma ni balas balik. Biasanya mendapat karma, dapat karma. Dalam Islam, karma ni tak ada. Yang adanya karma. Karma ni, karma rabbayani sawira. Kalau kita buat jahat dengan orang, buat jahat dengan anak kita, nanti kita tua, nanti anak kita buat jahat dengan kita lah. Karma rabbayani sawira. Maknanya, antara sifat yang dibalas atas dunia menerangkan mak bapak. Okey, ini agama Buddha. Right. Jadi Buddha ni dia berkembang dekat China berkembang dekat China. Nah, apakah 4 jalan mulia itu? Pertama bagi penderitaan yang universal, duka. Bahasa Melayu ni duka ni berbahasa Sanskrit derita. Maka dalam 4 jalan mulia ni macam mana kita nak mengatasinya? Tengok punca penderitaan. Oh, dia ni sedih lah. Kenapa dia sedih Oh, sebab gini begitu. Duka samudaya Yang ketiga, kena letak dalam kotak pemikiran bahawa duka, sengsara semua itu boleh diatasi. Begitu. Jadi 4 jalan mulia ni macam mana dia nak solve the problem. Macam mana nak atasi masalah Jadi yang keempat, cara atasi derita. Duka niroda marga ini contoh. Ini kita kata bagaimana daripada 4 jalan mulia Dan di samping itu ada punca penderitaan. Pertamanya cuai. Kan? Cuai memanglah menyebabkan kita tersilap. Bila tersilap kita akan rugi. Kecenderungan. Cenderung.
Kesedaran tentang karma ataupun Vijnana. Nama dan bentuk, nama rupa. 5 organderia dan minda, sadaya tanah. Dan hubungan antara diri dengan objek, sparsa. Sensasi, vedana. Nafsu, bergantung kepada pewujudan, bertekad untuk kelahiran semula terjati, dan usia tua dan kematian, jara marana. Ini antara kepercayaan daripada masyarakat Buddha. Alright, namun begitu, mereka ada juga 8 jalan mulia yang betul, yang mana untuk mencapai nirvana, pandangan yang betul tentang amalan yang membawa kepada kebaikan, dan niat yang betul bermakna tiada sifat benci, gelojoh, tamak dan sebagainya. Tapi hari ini semua orang ada sifat tu. Percakapan hendaklah benar, cakap benar, jangan bohong, dan perbuatan keji mesti dijauhi, dan cara menghindarkan melalui meditasi. Sebab tu Buddha mereka banyak mengamalkan yoga, meditasi, sebab asalnya Buddha itu sendiri pun bertapu. Sebab tu 8 jalan mulia, pandangan mesti betul, aspirasi mesti betul, pertuturan mesti betul, kelakuan mesti betul, kehidupan mesti betul, usaha mesti betul, konsentrasi mesti betul. Barulah konsentrate kita. Kalau tidak, tak mampu untuk konsentrate. Ini kepercayaan agama Buddha. Alright. Dalam agama Buddha ni ada mazhab Hinayana dan juga Mahayana. Hinayana ni pecahan mazhab dalam ajaran Buddha akibat peredaran zaman. Hinayana ni mereka menekankan aspek kehidupan estetik dan tersebar di kawasan selatan India, Sri Lanka, Myanmar, Thai dan Asia Tenggara. Ini kita kata Hinayana. Sedangkan Mahayana mengakui pembebasan daripada dapat dicapai melalui Buddhism. Peraturan tersebar di Tibet, Mongolia, Korea, China dan juga Jepun. Kita rehat sekejap. Jam azan Ustaz tinggal berbunyi sekejap, seminit bagi dia ambil dulu. Alright, sambung balik. Ustaz punya jam azan dah bunyi ke sebelah dah tu. Alright, jadi kita tengok kita kata mazhab Hinayana dan juga Mahayana tadi. Kita dah terang tadi. Hinayana ni kawasan Thai sebagainya lah. Kalau Mahayana ni kawasan Jepun, Korea, Mongolia, Tibet.
Okay, seterusnya kita tengok agama Sing. Sing. Kita dah tengok tadi agama Hindu, agama Buddha dan Sing. Ini yang terdapat di India. Sing. Yang mana diasaskan oleh Guru Nanak 1469 sehingga 1539. Dan diteruskan oleh 9 Guru Sing yang terdapat dalam kitab Guru Granth Sahib. Ini ajarannya menyentuh kod moral, kerohanian, semangat kemanusiaan tanpa mengira siapa. Dia more kepada akhlak lah. Dan agama dia adalah monoteism. Apa makna monoteism? Agama satu Tuhan, bukan banyak Tuhan. Sebab tu kalau kita pergi ke mihrab dia ataupun pergi ke tempat rumah ibadat dia kosong, tak ada patung. Sing dia tak ada patung. Dia menyembah Tuhan yang satu. Yang mana Tuhan itu bersifat dirangka, tidak ada bentuk, dan Tuhan itu bersifat abadi. Amat berkuasa, wujud di mana-mana dan memiliki sifat kesempurnaan. Sebab itu ada pandangan mengatakan asalnya Sing ini, Guru Nanak ini adalah Islam asalnya lah. Tapi dia keluar, dia membawa ajaran baru. Tapi masih lagi dia punya rumah ibadat pun menghala ke kiblat dan sebagainya lah. Nama Tuhan dia apa? Tuhan Wahai Guru, Tuhan yang menakjubkan. Dan Gobind Singh adalah guru terakhir dalam sejarah Singh. Beliau memperkenalkan persaudaraan Khalsa. Sebenarnya Khalsa lah. Yang mana tujuannya untuk memperkasakan identiti Singh dengan 5 simbol, 5K. Yang dipanggil cash, rambut mesti panjang. Hingga, sikat mesti ada. Bawa mana? Ketiga, kara ataupun gelang mesti kena pakai gelang. Kirfan, mesti ada pedang kecil. Dan juga kecera, seluar jeruk. Sebagaimana dalam gambar tu itu antara bentuk pegangan kepada masyarakat Sing yang berpahaman dengan masyarakat Sing. Okey, dalam Sing juga dalam masyarakat Sing juga yang mana Sing ini kalau dalam masyarakat Malaysia ni kita tengok mereka meletakkan nama Sing lah. Kalau perempuan kaur ataupun gaur, itu salah satu nak identify lah. Kita nak kenal orang Sing ke tidak. Pertama tengok dia pakai turban itulah. Keduanya dia berambut panjang dan nama dia Sing. Alright, seterusnya kita pergi ke Islam. Agama yang terdapat di India Islam. Yang mana Islam berkembang pada abad 7 Masihi dan peranan Islam merangkumi seluruh aspek kehidupan jasmani dan rohani. Dalam Islam ni maknanya agama yang kita kata rahmatan lil alamin. Dan agama Islam ni bukan daripada Nabi Muhammad tapi daripada Nabi Adam. Islam membawa Islam sebab ani'budullah wajtanibut taghut. Kalau kita tengok tadi agama-agama lain, kalau ni dia akan disandarkan kepada nama dia. Contoh Buddha, agama Buddha, nama Buddha tu sendiri. Kan? Begitulah sudah Confucianism, agama yang diasaskan kepada Confucianism. Apakah sumbangan tahun Islam dekat India? Antaranya menyatukan pemerintahan di bawah satu kuasa berpusat di New Delhi dan melahirkan bahasa baru dipanggil Urdu dan juga membina seni bina seperti Taj Mahal. Ada unsur seni bina Islam, cinta Shah dengan Mumtaz Khan dan menghapuskan sistem kasta. Kasta dah tak ada. Dan memertabatkan wanita kedudukan dengan menghapuskan sistem dori dan amalan sati. Sistem dori ni mati, bakar sekali lah. Suami mati, mati sekali. Amalan sati ni mereka berkahwin, boleh kahwin dengan semua. Ni antara bentuk kepahaman-kepahaman lah dalam masyarakat India. Jadi Islam datang sana bawa pembaruan tak boleh. Kalau mati suami matilah, kahwin dah lain contoh kan. Ataupun tak boleh lah kita nak bunuh diri macam tu. Dan itu antara perkara-perkara dalam kepercayaan agama yang terdapat di India. Next, pencapaian dalam tamadun India sama ada seni ataupun sains dan teknologi. Kalau dalam aspek seni ada seni halus, seni bina, seni ukir dan juga seni lukis. Seni lukis. Kalau kita tengok seni halus dalam bentuk tarian, muzik, drama, Aisyah next.
Iaitulah karya Natsya Satra dihasilkan oleh Bharatanatyam yang menerangkan semua jenis seni halus tarian klasik Bharatanatyam dan Kathak yang dipersembahkan serentak dengan muzik dan juga drama. Kedua-duanya mempunyai persamaan dengan muzik di utara India dan juga Karnataka. Dan ia bukanlah sekadar hiburan tetapi mengandungi unsur keagamaan. Sebab itu kebanyakan lagu-lagu daripada Bollywood ini banyak unsur keagamaan Shiva, Krishna dan juga Ganesha dikaitkan dengan tarian ini Dan tarian kosmik dikaitkan dengan Tuhan Shiva. Tarian kosmik Dan Bharatanatyam, tarian klasik India di kuil di selatan India. Bharatanatyam Dan seni muzik berkembang serentak dengan seni tari. Muzik dengan menari ini sekali. Dan irama ghazal, qawwal diperkenalkan oleh India Muslim. Jadi India Muslim pun ada memperkenalkan kita kata muzik di zaman itu dengan nama ghazal lah. Dan tarian Bhangra ataupun sing pun ada tarian dia tersendiri. Jadi ini antara setiap agama kepercayaan dia ada sumbangan dalam aspek seni halus ini. Antara seni alatan muzik, contohnya India Utara ada sitar, ada sanghanai dan juga tabala. Ketuk tu lah Dan India Selatan ada Veena, ada mata varam dan juga mridanga. Ini antara alatan pun berbeza. India Utara dan Selatan pun berbeza Kalau kita dengar aspek seni bina, yang mana kalau kita nak kuil Hindu, ianya ditentukan oleh peraturan, perancangan dan pemilihan tanpa mitologi dan juga astronomi. Jadi dia nak buat tu dia ada peraturannya. Mimpi dulu ke dia ada perancangannya. Macam mana nak buat, tapak dia ada mitos dia, mitologi dia. Dan terdapat dua bentuk. Pertama bulat dan empat segi. Empat segi lebih kukuh. Dia punya kaedah pembinaan. Dan penyembahan sangat diutamakan dalam kuil Hindu. Dan kuil bukan saja tempat ibadat tapi juga tempat berhimpun masyarakat, lapisan masyarakat. Jadi maksudnya mereka bukan saja untuk upacara agama tapi untuk berjumpa dan sebagainya Ini saya dibina dalam aspek macam mana nak mereka ini membina kuil ataupun aspek agama mereka. Seterusnya Buddha jelas kelihatan pada pemerintahan Raja Asoka Antaranya stupa Buddha didirikan persimpangan jalan, Stanhas didirikan sebagai monumen, Vedika batu pagar Ini stupa Buddha yang diukir sejarah kehidupan Buddha diletak di situ dan juga Tarona Buddha atau pintu gerbang yang diukir hikayat Buddha pada permukaan batu. Ini antaranya lah itu berbeza sikit. Macam mana Buddha dan juga macam mana kuil Hindu Islam pula apakah seninya? Seni bina Arab, Parsi dan India, menara besar Kutub Mina yang diukir dengan ayat suci, contohnya Taj Mahal di Agra. Jadi ini antara kita kata seni bina sama ada dalam aspek Hindu, Buddha dan juga Islam di India. Seterusnya seni ukir yang berkaitan dengan agama, patung lah yang berukir dan seni pahat. Seni lukis menghiasi candi dan kuil menggambarkan unsur keceriaan dan keagamaan. Ada unsur keceriaan dan keagamaan. Sains dan teknologi menekankan dua aspek fungsi dan kepentingan. Bidang matematik, astronomi, fizik, kimia, logam dan perubatan. Ini antara yang mana dalam masyarakat kepercayaan masyarakat di India. Wallahu a'lam. Peace. Off record. Boleh off record Boleh kan?